Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawatan Kuasa Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang JKAPO menerima kunjungan dari Perwakilan Hafiz to Monitor and Combat Trafficking in Persons JTIP Jabatan Negara Amerika Syarikat yang berada di negara ini bagi lawatan kerja selama 2 hari di atas jemputan dari JKAPO. Lawatan tersebut memberi peluang kepada delegasi JTIP untuk melihat dengan sendiri komitmen dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui penguatkuasaan undang-undang dan pelaksanaan dasar-dasar bagi membentras jenayah TIP. Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad Pemangku Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi JKAPO mengalu-alukan delegasi JTIP yang diketuai oleh Tuan Jonathan Turley, Timbalan Pengarahnya, dan Tuan Dan Muncaster, Desk Officer for Brunei Darussalam, serta Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam. Pada mesyuarat tersebut, delegasi JTIP telah mengiktiraf usaha-usaha JKAPO khususnya dari aspek pencegahan, perlindungan dan pendakwaan yang berkaitan dengan jenayah pemerdagangan orang yang melambangkan komitmen mendalam JKAPO ke arah menangani cabaran-cabaran yang kompleks untuk membentras jenayah pemerdagangan orang secara efektif dan menyeluruh. Kedua-dua pihak turut berpeluang untuk menerokai kaedah-kaedah dan proses alternatif bagi mengenal pasti mangsa-mangsa TIP dan seterusnya bersetuju untuk meningkatkan usaha-usaha kerjasama bagi menangani jenayah pemerdagangan orang dengan efektif. Kedua-dua pihak juga membincangkan peluang-peluang kerjasama termasuk melalui pertukaran amalan-amalan terbaik dan peluang latihan bagi agensi-agensi undang-undang dan penguatkuasaan kehakiman dan pekerja sosial. Delegasi JTIP juga berpeluang mengadakan perjumpaan dengan beberapa buah agensi termasuk Pejabat Peguam Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri termasuk Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dasar-dasar dan mekanisme di negara Brunei Darussalam untuk menangani jenayah pemerdagangan orang khususnya prosedur operasi tetap kebangsaan jenayah pemerdagangan orang. Sesi-sesi perbincangan tersebut turut menyentuh mengenai usaha-usaha negara Brunei Darussalam dari segi pendakwaan, mengenal pasti mangsa-mangsa jenayah pemerdagangan orang dan prosedur operasi tetap berhubung pengambilan pekerja-pekerja asing. Delegasi juga turut membuat lawatan ke Rumah Perlindungan Khas bagi mangsa-mangsa atau individu yang disyaki mangsa jenayah pemerdagangan orang yang menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan khidmat bantuan untuk menjaga kesejahteraan mangsa-mangsa jenayah pemerdagangan orang. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara kemarin mengadakan majlis penghargaan bagi pemimpin-pemimpin dan pengakap dewasa Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara sesi 2021-2024. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kampung Kulab. Sijil penghargaan dan surat lantikan bagi Majlis Pengakap Daerah Brunei dan Muara disampaikan oleh Skip Haji Junaidi bin Haji Hussein, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam. Juga diadakan penyampaian sijil dan cenderahati kepada para pemimpin dan pengakap dewasa serta penyampaian cenderahati istimewa berupa buku hasil karya Skip Haji Domeng bin Haji Abdul Wahab. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam monsun timur laut yang mana juga dikenali sebagai musim tengkujuh yang dijangka akan berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2025. Menurut Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, negara lazimnya
mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat berlaku terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Semasa tempoh separuh kedua monsun Timur Laut iaitu bulan Februari dan Mac 2025, keadaan atmosfera cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan aktiviti turunan hujan. Cuaca Brunei Darussalam telah mengeluarkan nasihat cuaca aktif di mana keadaan cuaca masih diramalkan aktif sehingga Isnin 13 Januari 2025. Dengan hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu pagi dan malam, serta di kawasan pedalaman negara pada waktu petang. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Manakala keadaan laut pada amnya berombak di paras sederhana ke bergelora antara 1.0 sehingga 2.5 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan harta dan wang ringgit kepada manusia untuk keperluan dan kesejahteraan hidup. Harta juga adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya untuk menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan mereka dalam menguruskan kurniaan tersebut. Khutbah Jumaat bertajuk Merancang Keuangan dengan Bijaksana, antara lain mengingatkan setiap wang ringgit yang kita peroleh dan belanjakan pasti akan ditanya di akhirat kelak. Justru kita perlu memastikan wang ringgit yang dimiliki diurus dengan tepat dan teratur. Antara langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam perancangan kewangan setiap individu Muslim ialah yang pertama, memastikan sumber pendapatan yang halal dan mengelakkan dari segala sumber yang haram seperti hasil rasuah, riba, judi, curi dan sebagainya. Yang kedua, mengawasi perbelanjaan dan mengawalnya dengan baik. Utamakan keperluan asas sebagai nafkah diri dan keluarga seperti makan minum, tempat tinggal dan bayaran pinjaman bulanan sebelum berbelanja untuk kegunaan lain seperti aktiviti percutian dan hiburan. Senaraikan kos perbelanjaan yang utama untuk diselesaikan. Setelah itu, baki dari perbelanjaan tersebut barulah digunakan untuk perkara lain sesuai dengan tahap kemampuan kewangan kita. Jumlah mualaf di negara Brunei Darussalam terus bertambah, merangkumi pelbagai puak, bangsa dan kaum yang memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Peningkatan tersebut sekaligus mencerminkan perkembangan syiar Islam di negara ini. Pada tahun lalu, seramai 319 orang dicatatkan telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Menurut statistik Unit Pengislaman Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama, daripada jumlah tersebut, daerah Brunei dan Muara mencatat jumlah tertinggi iaitu seramai 148 orang. Diikuti daerah Belait dengan 88 orang, daerah Tutong 69 orang, manakala daerah Temburong 14 orang. Dari segi bangsa atau puak pula, puak dusun antara yang mencatat jumlah tertinggi iaitu seramai 85 orang. Diikuti bangsa Iban 84 orang, Filipina 59 pengislaman, bangsa Cina seramai 49 orang, sementara bangsa Eropah mencatatkan 8 orang, puak Murut 6 pengislaman, puak Bisaya 3 pengislaman dan lain-lain bangsa mencatat 25 pengislaman. Berikutan maklumat tular melalui media sosial mengenai pemotongan bekalan air dan imbasan kod QR bagi pembayaran bil air. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada orang ramai bahawa perkara tersebut terjadi di negara jiran dan bukan di negara ini.
Oleh yang demikian, dipohonkan agar orang ramai untuk tidak menyebarkan lagi maklumat berkenaan demi menjaga ketenteraman awam. Bagi sebarang pertanyaan atau keraguan, orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123 atau terus kepada Jabatan Kerja Raya melalui akaun media sosial rasmi jabatan berkenaan. Pop-up Cell merupakan platform menyatupadukan pengusaha kecil dan sederhana selain menyokong serta memberi peluang kepada belia yang baharu berkecimpung dalam bidang perniagaan. Tempat biasa yang terletak di Sunway Center, kendalian Battle Pro Marketing and Management Services atau Battle Pro MMS bukan sahaja menyediakan ruang untuk aktiviti kekeluargaan tetapi turut boleh dimanfaatkan untuk mengadakan pop-up cell. Pengasas bersama Battle Pro MMS semasa ditemu bual berharap pop-up cell akan dapat diadakan setiap bulan bagi membantu para peniaga baharu mempromosikan jualan dan perkhidmatan masing-masing. Adalah salah satunya untuk memperkenalkan tempat kami ini tempat biasa. Alright, so and then lepas itu yang kedua juga adalah untuk memberi peluang kepada pengusahawan yang muda untuk sama-sama join di dalam kami punya pop-up cell ini dan menjana pendapatan lah. Dengan adanya platform pop-up cell ini, ia dihasrat lebih ramai lagi pengusaha mikro, kecil dan sederhana untuk berani tampil ke hadapan bagi menambah pendapatan sendiri. Bila ada event-event macam pop-up macam ni, memang orang kita ni suka mengagar-agarkan. Jadi alhamdulillah lah untuk sepanjang baru 8 bulan ini kami mulakan perniagaan ini, ia punya sambutan sales tu alhamdulillah. When it comes to pop-up sale, we always join it. Mana tahu apa yang baru keluar, apa yang kena share, kami always join. Lepas satu, yang pop-up sale yang kami selalu ikut is like convention. So far, alhamdulillah, sambutan adalah je orang mengagar kami and ada yang baru tahu je lah yang kami ada berjual barang-barang macam mana. This is actually our first time joining pop-up. Before this, we ada join like expo under Simply Sayang and stuff. Kenangan semasa kecil terhadap figura aksi masih dalam ingatan bagi peminatnya. Hobi mengumpul figura aksi bukan hanya sekadar hobi, namun mampu menjana pendapatan. Kita ikuti laporannya bersama Nurul Sayyidah Hidayah Rahimi. Rata-rata peminat figura aksi di negara ini bukan sahaja memiliki figura aksi yang baharu, tetapi mereka turut mempunyai figura aksi vintage. Antaranya, figura aksi vintage yang dikeluarkan oleh syarikat terkemuka seperti Takara dan Hasbro Bandai yang setentunya mempunyai nilai yang tinggi. Bagi saya, mereka merelief balik childhood mereka. Jadi ada yang memang pernah mengumpul semasa kecil tetapi indah terkumpul yang diorang inginkan, sudah besar ni dapat kembali yang diinginkan itu. Jadinya ia membagi rasa senang kepada collectors ni. Bagi saya lah. Jadi kerana saya pun seorang kolektor juga. Mempunyai figura aksi yang rare atau jarang ditemui setentunya menjadi kepuasan bagi mereka yang mempunyai hobi tersebut. Di samping dapat meluangkan masa dengan hobi yang bermanfaat, pengumpul figura aksi juga dapat menjana pendapatan dengan menjualnya dalam komuniti peminat hobi yang sama. Laporan Nurul Sayyidah Hidayah Rahimi untuk Berita RTV.